Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi kita di siri nombor 2 Bahasa Kebangsaan Malaysia. Mari kita lihat apa itu peranan bahasa kebangsaan. Yang pertama, sebagai lambang jati diri Hai, iaitu Assalamualaikum bukti semua. bahawa Kembali kita lagi adalah bersama dengan rakyat Cikgu Malaysia. Azwan. Pada Yang minggu kedua, ini kita sebagai akan asas menyambung pendirian negara pembelajaran bermaksud berkenaan dengan satu bahasa bahasa kebangsaan. untuk menyatakan Tetapi pelbagai pada kaum minggu yang ini berbagai di kita Malaysia. akan menyambung berkenaan Yang dengan ketiga, institusi sebagai mempertahankan bahasa persuratan, kedudukan bahasa sering Melayu. digunakan Jadi, sebagai institusi bahasa mana untuk yang mempertahankan pantun, bahasa Melayu syair, sebagai bahasa novel kebangsaan? dan sebagainya. Oleh itu, Yang jom keempat bersama-sama ialah dengan sebagai Cikgu bahasa mempelajari berkenaan dengan sebagai tajuk bahasa pada minggu perhubungan. ini. Ia Sebelum bermaksud itu, sebagai kita bahasa mestilah tahu komunikasi yang terlebih utama dahulu berkenaan yang dengan menghubungkan standard di pembelajaran. antara pelbagai Standard kaum. pembelajaran pada minggu Yang ini iaitu kelima, menjelaskan sebagai bahasa institusi yang undang-undang. terlibat Ini dalam bermakna mempertahankan kedudukan apabila bahasa berada di kebangsaan mahkamah, dan bahasa yang menerangkan digunakan kepentingan ialah bahasa menggunakan bahasa kebangsaan. kebangsaan dengan betul Yang dalam keenam, pentuturan sebagai dan bahasa penulisan. ekonomi. Kita lihat Dalam definisi semua terlebih dahulu. sektor Bahasa ekonomi, kebangsaan contohnya dapat urusan memupuk jual beli di semangat pasar, cinta akan negara KMC dalam dan kalangan sebagainya. masyarakat. Yang ketujuh, Pelbagai sebagai langkah dan bahasa usaha pentadbiran, yang iaitu berterusan bermakna telah diambil untuk bahasa memaktabakkan dalam bahasa urusan kerajaan. kebangsaan. Bahasa Baiklah, dalam kita urusan kenal kerajaan, institusi yang contohnya pertama terlebih dahulu sekolah iaitu dan yang Dewan terakhir Bahasa ialah sebagai dan bahasa Pustaka. pendidikan. Dewan Bahasa dan Pustaka Digunakan atau di lebih sekolah dikenali sekolah sebagai dan DBP pusat-pusat ditubuhkan pendidikan pada milik tahun kerajaan. 1956. Antara fungsi penubuhan DBP termasuklah yang pertama, membina dan memperkaya bahasa kebangsaan dalam pelbagai bidang, menerbitkan pelbagai bahan bacaan dalam bahasa kebangsaan, membakukan ejaan, sebutan dan membentuk istilah. Apa itu membakukan? Membakukan merupakan satu tindakan yang mana tidak ada unsur-unsur pencampuran di antara bahasa dialek maupun bahasa-bahasa Inggeris. Oleh itu, untuk bahasa baku, kita menggunakan sebagai contoh, cikgu membakukan bahasa tanpa ada dialek-dialek tambahan. Itu dikatakan membakukan ejaan. Dan yang keempat, menggalakkan penggunaan bahasa kebangsaan yang betul dalam semua urusan rasmi terutamanya. Baiklah, institusi yang kedua iaitu sistem pendidikan. Penyata Razak 1956 menjadikan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar di sekolah kebangsaan. Yang kedua, Penyata Rahman Talib pada 1960 menjadikan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar di sekolah dan universiti, dan Akta Bahasa Kebangsaan 1963-67 telah diwujudkan. Seterusnya, institusi yang ketiga iaitu Universiti Kebangsaan Malaysia. Universiti Kebangsaan Malaysia telah ditubuhkan pada 1970 bagi memaktabakkan bahasa kebangsaan sebagai bahasa ilmu. Baiklah, seterusnya kita lihat pula iaitu langkah untuk memaktabakkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dengan adanya Bulan Bahasa Kebangsaan. Bulan Bahasa Kebangsaan disambut pada setiap bulan Oktober untuk menggalakkan penggunaan bahasa kebangsaan dalam kalangan masyarakat. Kalau dapat tengok, cikgu telah sertakan logo rasmi bagi sambutan Bulan Bahasa Kebangsaan yang akan disambut pada setiap tahun di bulan Oktober. Langkah seterusnya iaitu yang kelima, iaitu Dekad Bahasa Kebangsaan yang akan memperkasakan peranan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi yang mencakupi pelbagai bidang dan sektor di Malaysia. Apa itu maksud mencakupi? Mencakupi itu bermaksud melibatkan penyeluruhan ataupun seluruh bagi pelbagai bidang dan sektor di Malaysia. Antaranya sektor pendidikan, sektor ekonomi dan sektor pelancongan. Akhir sekali, bagi langkah untuk memaktabakkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dengan adanya program MBI iaitu Dasar Memaktabakkan Bahasa Malaysia Memperkuatkan Bahasa Inggeris ataupun lebih dikenali sebagai MBI yang telah diperkenalkan pada tahun 2012. Seterusnya, kita lihat pula iaitu kepentingan bahasa kebangsaan dalam pertuturan dan penulisan. Cikgu telah senaraikan 6
kepentingan. Yang pertama iaitu mengekalkan martabat bahasa kebangsaan. Yang kedua, tanda hormat kepada bahasa kebangsaan. Yang ketiga, meningkatkan keyakinan terhadap bahasa kebangsaan. Yang keempat iaitu identiti warisan negara. Yang kelima, dapat bersaing dengan bahasa lain di peringkat antarabangsa. Dan yang terakhir sekali iaitu yang keenam, menunjukkan perasaan bangga dengan bahasa kebangsaan. Baiklah, sampai di sini saja kelas kita pada minggu ini. Cikgu harap anda semua dapat memahami penerangan yang telah diberikan oleh cikgu berkenaan dengan tajuk kita, iaitu bahasa kebangsaan bagi komponen institusi yang telah mempertahankan kedudukan bahasa Melayu. Cikgu harap anda dapat memahami dengan sepenuhnya dan kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih. Bahasa komunikasi yang utama yang menghubungkan di antara pelbagai kaum. Yang kelima, sebagai bahasa undang-undang. Ini bermakna apabila berada di mahkamah, bahasa yang digunakan ialah bahasa kebangsaan. Yang keenam, sebagai bahasa ekonomi. Digunakan dalam semua sektor ekonomi, contohnya urusan jual beli di pasar, kedai runcit dan sebagainya. Bahasa kebanggaan Malaysia, mari kita amalkan bersama. Bahasa dalam urusan kerajaan, Bahasa ibunda, bahasa indah kebanggaan kita. Inilah ikrar kami semua, satu bahasa, satu suara. Inilah bukti taat setia, melaksana kewajiban. Bahasa lambang negara, bahasa budaya kita, bahasa kebanggaan bangsa, buktikan taat setia. Anda mencintai Bahasa kebanggaan Malaysia, mari kita amalkan bersama. Bahasa kita, bahasa ibunda, bahasa indah kebanggaan kita. Inilah ikrar kami semua, satu bahasa, satu suara. Inilah bukti taat setia, melaksana kewajiban. Bahasa lambang negara, bahasa budaya kita, bahasa kebanggaan bangsa, buktikan taat setia. Bahasa lambang negara, bahasa budaya kita, bahasa kebanggaan bangsa, buktikan taat setia. Bahasa kebangsaan sebagai bahasa undang-undang. Ini bermakna apabila berada di mahkamah, bahasa yang digunakan ialah